Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Untuk perkongsian malam ini, kita ada 3 perkara yang ingin dikongsikan. Especially bila kita menerbit ataupun menulis, seterusnya menerbit artikel jurnal, beberapa perkara yang terkini dalam penghasilan dalam sebuah artikel perlu kita ambil kira. Dari sudut aplikasi dan juga strategi. Jadi untuk perkara pertama, graphical abstract dan juga aplikasi Words Cloud adalah benda application yang kita kena sedar, yang kita kena follow perspektif ataupun style ataupun gaya terkini, dan juga bagaimana kita mengaplikasikan strategi dalam memastikan bahawa dalam menyiapkan satu artikel penuh, seterusnya artikel itu dapat diterima, accepted, dan seterusnya dapat diterbitkan. Yang tu untuk bahagian strategi kita akan ada 10 langkah untuk merisik chief editor. Untuk makluman semua, untuk 3 siri malam ini, maksudnya malam ni dan malam besok dan malam Ahad adalah satu topik yang kecil sebenarnya. Berbanding dengan perkongsian kita di topik-topik yang lain yang mana jumlah slide dia besar. Namun walaupun topik ni kecil, terus kita boleh bincang secara detail lah. Jika sahabat-sahabat semua nak tanya soalan, boleh. Sebab ini adalah aspek-aspek baru, jadi mungkin ada yang first time nak explore benda ni. Jadi jika ada perkara yang tak jelas, boleh terus tanya. Kita terus pada slide. Slide pun saya dah kongsikan di grup WhatsApp. Ini yang dimasukkan dengan graphical abstract dan highlight. Sebelum tu, dalam penulisan sebuah artikel, abstract tu wajib. Malah abstract ni menjadi salah satu key factors dalam memastikan artikel kita dapat diterima, seterusnya dapat diterbitkan. Namun, penulisan abstract ni ada 3 dia punya presentation atau rupa dia. Yang satu perenggan tu standard lah. Ataupun kalau tak dapat satu perenggan pun, kalau ikut template atau format publisher. Kalau Emerald, dia lain sikit kan, rupa abstract dia. Tapi kebanyakan jurnal, abstract dia adalah satu perenggan pendek tu. Namun begitu, kita ada 2 jenis abstract lagi, iaitu graphical abstract dan highlight abstract. Itu yang saya nak tunjukkan kat sini. Jadi, jika kita menerbitkan ataupun publisher yang kita nak submit artikel tu memang membenarkan kita memasukkan graphical abstract dan juga highlight abstract ni, maka kita boleh buat. Dan dia menjadikan satu kelebihan untuk artikel kita diterima. Macam ni secara basic dia. Kalau kita explore, kalau you type dekat Google search ke, ataupun kita go through publisher, kita akan ada penerangan berkaitan dengan graphical abstract. Jadi maksudnya kita ada ibarat kalau siapa yang biasa dengan pertandingan poster, inovasi lebih kurang macam tu lah. Jadi dekat sini journal are increase request in submission of graphical or visual abstract alongside the body of the article. Jadi maksudnya selain daripada gunakan abstract yang biasa tu, kita ada juga graphical abstract dan juga highlight abstract. Ni contoh secara umum. Yang ni saya ambil daripada Elsevier. So kalau Elsevier ni based on the journal daripada penerbit Science Direct. Jadi dia ada tunjukkan dari segi structured macam mana rupa untuk buat graphical abstract. Ini contoh-contoh yang saya ambil daripada screenshot beberapa kajian-kajian yang memasukkan graphical abstract dalam kajian mereka. Ini contohlah example of graphical abstract. Nanti kita akan membincangkanlah graphical abstract ni secara lebih detail, dan saya akan tunjukkan gambar ajar yang lebih besar berbanding pada gambar yang dalam slide ni lah. Dekat sini lah contohnya kan, kalau kita tengok kidney medicine. Ini macam contoh kat sini kan, atas ni kan, kidney medicine ni kan. Dekat sini dia ceritalah sleep apnea and maintenance hemodialysis a mixed method study. Jadi dia ada juga abstract macam biasa ni. Nampak tak? Ikut format dia lah. Dia ada juga macam ni.
Kemudian dia ada macam ni. Ini yang dikatakan graphical abstract. Ini standard format. Yang pertama ni, ini abstract standard format dalam satu perenggan ataupun journal ni dia ada pecah lah, objektif, design, participate, method, result, limitation, conclusion. Masa yang sama kita boleh buat graphical abstract. Okay, kalau kita tengok dekat sini sama macam poster kan. So kita ada title, kemudian kita ada pecah method paling kiri, tengah tu kita punya finding, belah kanan tu theme for interview, dekat bawah tu ada conclusion, malah dekat belah kanan tu dia ada reference. Jadi beberapa jurnal-jurnal otai dalam bidang kat dunia ni yang lead paling depan sekali, bidang yang paling depan sekali adalah bidang medical. Okay, bidang medical dan medicine ni memang mendahului lah bidang-bidang lain. So bidang pertama yang paling tinggi sekali adalah bidang cancer. Okay, jadi siapa-siapa yang memang bidang kategori healthcare dalam bidang cancer ni memang tak ada masalah lah untuk menerbitkan artikel-artikel berindeks Web of Science dan Scopus. Okay, itu cerita lain. Cerita kat sini nak tunjukkan inilah rupanya graphical abstract. Tapi ingat tak semua jurnal ke arah ni lagi. Maksudnya belum sampai lah. Okay, kita tahu setiap jurnal akan ke arah untuk buat graphical abstract. Cuma kalau kita tengok sekarang ni kat jurnal macam dekat Elsevier ni dah encourage sangat-sangat dah. Okay, untuk kita buat graphical abstract. Okay, jadi bila ditanya kalau dibenarkan untuk buat graphical abstract, inilah rupa dia graphical abstract. Okay, ada beberapa penerangan dan penjelasan kenapa kita boleh gunakan infografik. Maksud kat sini, ini infografik lah ni. Ini infografik. Bagaimana dan kenapa pentingnya kita memasukkan infografik dalam visual abstract. Ini contoh satu artikel ni. Promote your research using infographic and visual abstract. Maksudnya dia menggalakkan kita sebagai seorang researcher bila menuliskan artikel, kita memasukkan aspek infografik. Fokus kat sini adalah graphical abstract. Okey. Contoh dekat sini kan, okey, dia beritahulah dalam konteks ni kan, 80% of clinician prefer infographic. Maksudnya prefer lah kan, 80%. 6.5 time, ini saya ambil kat gambar ni. 6.5 time more memorable than text. 8 time more share on social media than text alone. 3 time more article download. Maksudnya ini sebab. Kalau you all nak tahu, inilah sebabnya kalau tanya saya X factors kenapa publisher nak kita membuat graphical abstract. Kalau kita tengok kat situ kan, kalau dari segi download, kalau tak ada graphical abstract, dia ada orang download. Tapi kalau kita ada graphical abstract, 3 kali ganda jumlah tu orang akan download. So dari segi 8 kali peningkatan. Kalau tak ada graphical abstract ni, orang tak share sangat artikel ni. Tapi disebabkan ada graphical abstract ni, peningkatan 8 kali ganda perkongsian dekat social media. Jadi dari segi memorable pun 6.5 time more memorable. Jadi cara untuk penerimaan ataupun dekat banyak-banyak jurnal ni bukan dekat bidang healthcare saja, tetapi kebanyakan jurnal memang prefer untuk infografik. Okey, infografik ni selain daripada di bahagian graphical abstract, dalam penulisan artikel memang preferkan infografik. Maksudnya dekat bahagian latar belakang ke, dekat bahagian literature review ke, di bahagian method analysis finding ke, memang penulisan artikel ni mementingkan visual dan table. Jadi kita boleh gunakanlah platform, kita kena explore. So bila kita bedah artikel, jumpa orang memasukkan idea, tak kisahlah infografik ke, figure ke, table ke, kita take note. Itulah effort yang saya nak kongsi malam ni, betapa pentingnya presentation dalam penulisan artikel. Okay? Alright. Jadi dekat bawah tu ada sikit lah kan, ada mnemonic grafik kat bawah tu. G, get to know your audience. R, restrict your of colors. A, alignment. Priority of part. P, H, highlight the heading. I, invest the imagery wisely. C, choose chart carefully. Ini bila cerita pasal grafik, inilah masuk grafik. Okay. Okey, jadi kat sini ada beberapa artikel meng-highlight lagi. An investigation on graphical abstract used in scholarly article.
Ini contoh kajian kan oleh Yu Won Yu daripada US dan Yeo Kyung Chung daripada South Korea. Okey, dia pun beritahu bahawa kita boleh dia nak tunjuk dalam artikel ni adalah investigation, satu penyiasatan kenapa lately, kenapa sekarang ni banyak orang menerbitkan artikel dengan menggunakan graphical abstract. Kenapa pentingnya graphical abstract ni? Itu soalan dia, isu dia. So kat sini dia beritahulah coding scheme for the use visualization. So ada type of visualization. Kita ada table arrangement, kita ada chart visual presentation, geomap, kita ada data map, kita ada diagram, kita ada grafik, kita ada foto, kita ada combination. So sebenarnya kalau cerita pasal type visualization ni ada berapa? Ada banyak. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menurut artikel ni ada 8 jenis visualization. Okay. Jadi apa pula kandungan visualization? Okay, boleh ada background, ada method, ada result, ada overviews dan others. Relation to manuscript adalah contoh new, duplicate, modified, integrated. Maksudnya kat sini kalau kita nak buat graphical abstract, GA tu graphical abstract GA tu ada yang graphical abstract baru, ada yang duplicate, ada yang modified, ada yang integrated. Okay, ini kalau kita nak faham lebih lanjut tentang apa itu graphical abstract. Okay, ini contoh nak tunjukkan the numbers of article yang ada graphical abstract dari tahun ke tahun meningkat. Bukan saja-saja saya nak kongsikan tips ni. Jadi kat sini kita nak kena faham bahawa trend semasa untuk menerbitkan artikel jurnal ni prefer untuk kita masukkan graphical abstract. Okay, ini sikit ke conclusion lah, saya ada tambah kat bawah tu. Okay, suggest the following question for future research. How do reader cognitive process of graphical abstract? How do reader integrate graphical abstract? How do graphical abstract enhance the effectiveness? What's the character of GA? GA tu graphical abstract. Other factors with influence effective GA. What's the motivation of GA creator? What's other influence of GA in article citation and use? Okay, ini tunjuk dari segi gambaran. Minta maaf kecil nanti saya zoom Okay, sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni abstract yang satu perenggan tu duduk kat bawah. Nampak tak? Nampak kat bawah macam biasa tu kan. Tapi di atas tu ada graphical abstract. Kita nampak kan ada graphical abstract kat sini. Okay, belah kiri tu highlight. Ini saya kata malam ni. So ada dua benda yang berkongsian. Yang pertama graphical abstract dan highlight. Okay, disebabkan ada graphical abstract dan highlight abstract ni, ini menjadikan artikel kita akan banyak download, akan banyak di site, akan banyak di view, perkongsian kat social media semakin meningkat. Okey, jadi kat sini publisher sangat smart. Dia tahu mana-mana yang secara positif akan meningkatkan dari segi download, view dan citation. Dia akan secara progressnya, secara positifnya dia akan apply. So dekat jurnal ni contoh Science of Total Environment sangat-sangat menggalakkan ada graphical abstract dan juga highlight. Okey, saya besarkan sikit. Ni gambar rajah dia. Berapa yang sama cuma saya zoom besar sikit. So yang abstract satu perenggan tu kita dah biasa dah. Okey, yang ni. Okey, tengok gambar tu. Kategori kan. Tadi kan dah bincang kan. Visual of apa? Jenis-jenis visual yang ada, table, chart, geomap, data map, diagram, grafik, photo, combination. Jadi macam-macam yang kita boleh jadikan graphical abstract. Yang ni kita tengok ada map kat sini. Macam tadi kan geomap. Ni map lah. Map and land, base, activity, contribution, dan cumulative import. So kat belakang, belah kanan tu kita nampak graph. Distribution of cumulative impact area dominate by land based on the sea based activity. Okay, so ni gambar rajah yang kita boleh buat dan kita boleh masuk dalam graphical abstract. Okay, belah kiri tu ada berapa point? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 point kat sini. Ada 5 point kat sini boleh dijadikan sebagai highlight. So kalau kita nak baca artikel, kenapa bestnya artikel ni, apa konten yang ada dalam artikel ni, itu yang kita beritahu. Highlight ni nak beritahu kita punya outline dari sudut konten yang ada dalam artikel ni. So dia ceritalah cumulative impact assessment can inform the marine spatial planning. We use fine scale data to address immoral French Polynesia. So the land-based activity alone contribute to more than local CIA would drive management attention toward mitigation. So ni semua yang saya nak tunjukkan sini, dalam kita menulis dan menerbitkan artikel, kita kena melihat faktor-faktor lain yang
menyumbang kepada penerimaan artikel kita untuk terbit. Dengan mengadakan graphical abstract dan juga highlight menjadikan satu kelebihan. Kenapa saya cakap? Ini bukan satu paksaan. Kalau kita tak buat graphical abstract dan buat highlight, tak ada masalah. Tapi kita dah tengok point tadi. Kenapa positifnya kita memasukkan graphical abstract dan highlight? Meningkatkan jumlah citation, meningkatkan lipatan ganda dalam perkongsian sosial media, memudahkan orang untuk meningkatkan memorable, penerimaan artikel yang sangat tinggi bila kita memasukkan graphical abstract dan juga highlight. Alright, ni contoh lain, satu lagi, title dia Using Hierarchy Model Framework to Investigate Relationships Between Fish Spawning and Biotic Factors for Environmental Flow Management. Kata kat sini saya besarkan sikit kan. Ni gambar dia. Dekat sini aku nampak, buat gambar rajah macam flow chart pun boleh. Boleh. Combination. Kat sini ada 2 combination tu kan. Nampak tak tadi yang saya sebut? Kategori visual, ada kategori combination. Tadi lebih pada geomap ataupun data map. Tadi yang ni combination. Jadi combination lah. So ada 2 bentuk image yang dekat sini. Kemudian dia buatlah highlight belah kiri tu. Dia ceritalah hierarchical model framework was developed, interaction effect between accumulated temperature before spawning effect, effective duration, incorporate thermal variable into environment flow assessment if necessary. So dia letak kat sini berapa point? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak macam dah dapat pattern ni kan. Kalau kita tengok dekat jurnal yang kita nak hantar tu, rata-rata contohlah kajian ni pun 5 point, kat sini pun 5 point, jadi kita boleh buat 5 point dekat kita punya highlight. Nampak kan? So kat sini kita boleh usahakan lah kalau lepas ni ada rezeki nak tulis dan terbit dekat Elsevier dan kita nampak satu kelebihan. Kalau tanya saya memang ini, memang kita tahu Elsevier ke depan. Elsevier memang ke depan. So biasanya Elsevier akan membuat satu benda yang baru berbanding dengan publisher yang lain. Tetapi dekat sini saya dah nampak beberapa jurnal sekarang dah ada highlight. Saya nampak contohnya dekat Springer dengan Taylor and Francis dia dah ada highlight. Tetapi beberapa jurnal saja yang memang mendedahkan untuk graphical abstract. Tapi dekat Science Direct memang tak ada isu. Memang kita nampak banyak graphical abstract yang terbit dekat Science Direct. Ni contoh template graphical abstract. Ni contoh lah. So contoh ni saya ambil tadi yang mula-mula, tadi yang contoh yang saya bagi ni. Ni tadi. So ini template dia kan, kalau kita nak buat graphical abstract kita boleh. Yang ni pun saya ambil template ni daripada Science Direct. So Science Direct mencadangkan ini template asas, tapi tak semestinya kita kena follow exactly yang disediakan template ni. Alright. Nombor 1 selesai. Jadi knowledge malam ni kita ambil tahulah betapa publisher menginginkan graphical abstract dan highlight abstract untuk meningkatkan chances untuk kita terbit dekat artikel jurnal. Namun kita sedar ini adalah aspek baru. Tak banyak lagi jurnal yang boleh menerima untuk memasukkan graphical abstract dan highlight abstract. Jika ada ruang dan peluang dekat jurnal yang kita nak submit tu membenarkan, better buat. Dan kita pun tahu kelebihan bila kita memasukkan graphical dengan highlight abstract. Itu perkara nombor 1. Ada soalan ya. Highlight graphical abstract ni hanya untuk empirical artikel saja atau boleh juga untuk concept paper? Soalan yang menarik. Kebanyakan yang saya jumpa adalah artikel berbentuk empirical, yang maksudnya ada finding. Namun kita boleh pertimbangkan juga untuk kita masukkan dalam konsep paper. Kenapa ayat saya pertimbangkan? So saya pun tak investigate sedalam itu jadi kalau Nur Hamimah kalau bercadang untuk hantar dekat jurnal tu dan kita tengok jurnal tu boleh menerima untuk membuat graphical abstract dan Hamimah kena investigate sikit, cuba tengok dekat beberapa tahun yang terbaru yang terbit dekat jurnal tersebut, ada tak bidang konseptual yang memasukkan graphical abstract dalam abstract dia. Ataupun Hamimah boleh contact dengan chief editor sendiri untuk tanya adakah boleh artikel saya berbentuk konseptual, bolehkah artikel berbentuk konseptual ataupun artikel berbentuk literature review ini boleh dimasukkan dalam graphical abstract. Jadi yang tu saya tak boleh nak jawab finalize kan. Kadang-kadang saya pun tak memperhalusi. So kalau kita plan, kalau saya tak ada pengalaman yang kat situ. Sebab tu saya kata saya tak boleh nak jawab dalam bentuk yang proven. Jadi namun saya bagi jalan. So apa yang kita boleh, bila kita dah identify jurnal tu memang boleh terima untuk graphical abstract, kita double check dekat jurnal tu, kita investigate dan kita tengok. Kat sini proven je. Kalau ada
artikel yang tidak ada finding ataupun result, tetapi dibenarkan untuk masukkan graphical abstract, maka kita pun boleh buat perkara yang sama. Itu saja yang saya boleh respon. Okey. Untuk poster lagi elok kan kalau kita visualkan abstract. Tak ada masalah. Macam Afzan tadi kan. Mungkin soalan Afzan tu merujuk pada contoh. Contohlah kan kita pergi template ni. Template yang macam ni yang diberi oleh Elsevier dalam kita nak buat graphical abstract. Tapi kalau kita tengok kalau yang dah terbit kan, kalau macam ni. Contoh ni kan, macam ni. So dia tidak berbentuk seperti poster ataupun jurnal ni. Yang ni pun tidak berbentuk poster. Walaupun ada tadi yang poster yang macam ni, ini exactly macam poster ataupun yang beberapa lagi yang tadi macam ni. Tapi kat sini apa yang saya boleh conclude, tak semestinya kena ikut exactly macam poster. Ataupun saya nak cakap kat sini, siapa yang buat macam poster lebih baik daripada orang lain. Itu pun saya tak boleh nak conclude yang tu. Jadi ini adalah penerimaan kepada publisher. And kalau publisher boleh terima tu sama ada dalam bentuk poster ataupun bentuk infografik yang lain, selagi mana artikel tu boleh diterima, yang paling penting ada. So kalau tanya yang mana yang lebih baik, saya pun tak ada jawapan. Yang jawapan yang ada itu adalah pada publisher lah. Kadang-kadang publisher ni manusia secara subjektif. Ada yang betul-betul rigid nak macam poster, ada yang lebih bentuk fleksibel. Jadi the best part in order to answer soalan tadi tu adalah kita kena tengok dekat jurnal yang kita nak hantar tu, kebanyakan graphical abstract dekat jurnal yang kita nak submit tu patternate dia macam mana. Kalau dia pattern dia dalam bentuk poster, so kita akan buat pada poster. Kalau lebih kepada flexibility, ada nak buat macam poster boleh, tanpa dalam bentuk poster pun tak apa. Sebab kita tahu bahawa jurnal ni fleksibel, maka kita pun boleh fleksibel. Alright, jadi kita continue. Boleh ada lagi soalan nak tanya graphical abstract atau highlight abstract? Okay. Okay, kita sambung yang kedua malam ni adalah berkaitan dengan words clouds. Okay, words clouds ni adalah isi dalam kita punya penulisan. Macam tadi tu dekat abstract. Graphical abstract dengan highlight abstract tu dekat abstract. So sekarang ni dekat content, dekat pengisian kita, sama ada dekat introduction ke, literature review ke, method ke, discussion ke, conclusion. Jadi dekat bahagian-bahagian ni semua boleh kita masukkan image ataupun infografik yang berdasarkan teks atau words. Okay. Saya rasa ramai yang pernah tengok gambar words cloud ni, cuma kita tak biasa buat. Okay. Okay, contoh saya nak tunjukkan dalam satu artikel ni. Artikel ni bertajuk A Literature Review on Environmental Concerns in Logistics Trend and Future Challenge. Okay, dekat sini saya bukan nak bedah tentang topik ini, tapi kita nak ambil manfaat dari segi kreativiti yang ditulis dalam artikel ni. Okay, kita tengok Alright, inilah gambar dia. Inilah gambar yang dikatakan words clouds. Okey, kalau kita tengok trend semasa dalam penerbitan artikel sekarang ni, banyak sekali orang masukkan words clouds ni dalam penulisan dan penerbitan artikel dia. Okey, kalau kita fokus malam ni pada penerbitan artikel lah. Kalau you nak jadikan dia poster untuk perniagaan ke, kalau nak masukkan dalam buku tu advantage lain lah. Tapi dekat sini saya nak proof bahawa jurnal Q1 ke, Web of Science ke, Scopus memang open. Kalau you nak masukkan words clouds ni dalam kita punya artikel, sangat digalakkan. Macam saya sebutkan tadi kan, bila sebuah artikel ada presentation, ada gambar, ada visual, ada grafik, memang meningkatkan jumlah citation, di view malah untuk meningkatkan citation juga. Jadi memang publisher tidak akan menghalang lagi-lagi perkara-perkara yang akan meningkatkan reputation jurnal dia. Okay. Okay. Alright. Macam mana nak buat gambar rajah macam pokok ni? Kan untuk buat words clouds ni. Okay, dekat sini ini address dia. Saya tahu sekarang dah ada perisian, macam-macam perisian, macam-macam software. Atlas T pun boleh buat. Tapi saya nak tunjuk pada yang basic lah. Yang kat sini ada yang mungkin kita bukan macam saya lah. Kategori saya bukanlah advance sangat. Jadi kita nak explore macam mana orang yang biasa-biasa, orang yang bukan dalam bidang art, bukan dalam bidang komputer, bukan dalam bidang software, orang biasa-biasa saja pun boleh buat macam words clouds tadi. Okay, kita pergi dekat website ni. You all boleh pergi dekat website ni. Okay, selepas ni lah saya tunjuk proses dulu. Okay, wordsart.com, pergi dekat website ni. You akan dapat paparan macam ni. Saya dalam kelas saya mengajar student diploma dengan student degree saya pun saya gunakan ni lah.
So bila kita buat tugasan dalam kelas, nak buat aktiviti, kita boleh pakai Words Clouds ni. Okay. Alright. Jadi kita create now. Okay. Ataupun sebelum kita datang tempat orang kan, macam biasalah kan, kita kena login dulu. Sebelum nak login, kita kena sign up dulu. Sign up dululah. Okay, bila kita dah sign up dan sebagainya, baru kita boleh create now. Tapi sebenarnya saya pun dah try dah. Tanpa saya sign up dengan login pun, saya boleh klik create now. Okay, contoh kat sini, saya klik dekat create now. So bila klik dekat create now, okay, inilah paparan yang kita kena explore macam mana nak guna konteks web base ni kan. Okay, dia ada button, dia ada belah kiri tu import. Dan kita ada belah kiri tu import. So kat sini kita kena masukkan import text. Okay, dekat sini nak masukkan import text ni ada macam-macam. Okay. Okay, kita boleh explore kan. Kalau you are rajin, you type je dekat Google pula. Dekat YouTube tu, ramai orang cover content nak buat Words Clouds ni. Boleh tengok jugalah. Okay, saya sendiri buat video macam ni je lah. Mengajar macam ni lah kan. Tapi ada yang, sebenarnya Words Arts ni pun ada yang untuk beli. Kalau beli yang lebih advance lah. Tapi kita guna ni yang free je. Tak perlu bayar lah. Okay. Jadi kita klik import. Okay, katakan sini saya nak copy. Okay, sebelum saya nak cerita. Kita nak buat Words Cloud ni boleh ambil kat mana? Apa-apa saja. Kalau contoh ni kan saya dummy je. Katalah kan, bila you nak buat satu artikel untuk membincangkan topik tu, okay, punya cari habis-habisan cari artikel. So yang betul-betul ada 5 kajian saja yang berbincangkan perkara ni. Contoh, okay. Ada 5 kajian ni yang mengkaji benda ni. Jadi, you boleh copy 5 abstract tu. Apa yang nak buat? Copy. Okay, pindahlah dekat Words. Copy lah 5 abstract tu dekat Words. Okay, lepas tu copy semua. Kemudian macam ni lah. Saya copy ni satu abstract. You boleh copy banyak lagi abstract. Ataupun apa-apa saja. Not necessary kat abstract. Mungkin nak buat kat method ke dan sebagainya. Okay. Namun begitu, kalau sepatutnya, kalau macam ni saya tak buat apa-apa kan, saya copy paste je. Tapi perkataan macam yang bukan keyword lah, macam is, macam and, ada beberapa perkara ni kadang-kadang kita boleh delete siap-siap lah. Kalau tak nak delete pun kita boleh masuk, lepas tu kan kita buat screening. Okay. Kita copy ni, contoh saya copy semua abstract ni, copy macam biasalah, copy. Kemudian saya paste kat mana? Bila kita klik import tadi, so dia akan keluar box macam ni. Bila kita klik import je ni, so dia akan keluar kotak macam ni. Okay, kemudian kita paste dalam ni. Kita paste dalam tu. Okay, bila kita paste dalam tu, lepas tu kliklah import words. So bila you klik import words, okay, dia dah keluar summary kat sini. Nampak tak? Performance ada 7, study ada 6. Ini yang saya kata, kalau kata macam study ni tak nak masuk, kita boleh delete lah. Okay. Industri pun tak nak, kita boleh delete lah. Okay. Tapi kat sini you tag performance, study, industri, CSR, semua ni lah. So adalah perkataan-perkataan yang bukan keyword, you boleh remove lah. Okay. Okay. Jadi mana gambar grafika pula? Mana gambar Words Clouds-nya? Okay. Dia keluarkan filter statistik ni. Yang perkataan yang paling tinggi, okey, akan duduk dekat atas lah. Okey, kalau dari segi image nanti, semakin tinggi perkataan itu yang berulang dalam abstrak, bermaksud performa ni tulisan yang paling besar. Semakin kecil, tulisan tu akan makin kecil. Itu asasnya. Okey, sekarang ni kalau kita nak dapat gambar, kena klik ni. Klik visualize. Okey, saya ulang balik. Nak masukkan teks, klik import, paste dalam tu, lepas tu klik, lepas tu kita dapat statistik macam ni, kemudian nak dapatkan gambar, klik visualize. Nampak ni, input words, klik visualize. Dan lepas tu boleh custom. Dia dah beritahu dah ni. Okay, kita klik lah visualize. So, bila kita klik visualize, dapat dah keluar gambar ni. Alamak, kita tak nak gambar kentang. Kan? Kita nak gambar lain. Okay, kalau nak tukar gambar lain, kita boleh custom macam dia cakap tadi. Kita dah masuk words, kita boleh visualize dan kita boleh custom. So custom ni kat mana? Kita klik lah dekat belakang nak tukar tulisan, layout dan style sebenarnya boleh. Tapi kat sini saya lebih berminat untuk tukar dekat shape. Jadi saya klik shape. Okay, ada banyak kat sini content kan. Ada all, ada animal, baby, birthday, macam-macam ni kan. Jadi saya nak gambar pokok tadi. Saya kliklah nature. Saya klik nature. So, bila saya klik nature, jumpalah gambar pokok yang tadi tu. Nak pokok macam ni boleh, pokok yang kat bawah ni pun boleh. Tapi saya nak pokok yang macam ni lah.
Okey, jadi saya klik dekat pokok ni. Okey, lepas klik pokok tu tak jadi apa-apa Lepas klik pokok, klik visualize balik. Baru jadi. Lepas pilih, klik visualize balik. So visualize ni akan proses balik. Okey, bila saya klik visualize, dia tengah running tu. Running ni pun saya tunjuk lah. Okey, sampai cukup 100%, so akan keluarlah gambar rajah pokok. Okey. Gambar rajah pokok ni, okey, kita boleh download kita boleh klik atas ni download. Nak versi apa? Nak JPEG ke dan sebagainya, kita boleh download. Jadi gambar kita tak pecah. Okey, bila dapat macam ni, kalau kita nak download, kita boleh. Nak download apa? Nak JPEG ke, PNG ke, PDF ke, boleh. Okey, jadi kita boleh kat sini. Okey, nak download. Katalah saya download JPEG, dapatlah macam ni gambar dia. Tak pecah kan gambar dia? Gambar dia cantik. So gambar-gambar ni boleh masuk dalam kita punya artikel jurnal. Macam-macam lah. Saya ambil cerita tadi contoh dekat abstract kan. Jadi you boleh apply apa-apa saja. Boleh analisis teks ni, apa-apa saja. Kita biasa analisis dengan nombor kan. Ini nak analisis, nak buat graf, bukan hanya pasal nombor dan statistik numerikal saja, tetapi juga boleh pada dalam teks. Okey. Jadi saya cuba satu lagi. Saya copy lah mana-mana abstract yang saya ada. Jangan ikut saya kan, tak semestinya abstract. Apa-apa saja yang you rasa you nak tunjukkan beberapa perkara ni penting dari sudut method, tengoklah method kan. Kalau dari sudut teori, bolehlah tengok dekat teori contohnya. Okay, di sini saya nak tengok, saya pastekan dalam import, kemudian saya klik import words. Okay, jadi saya nak gambar macam TV ni kan. Saya pilih lah kan gambar macam TV ni. Lepas tu saya klik visualize. Dapatlah keluar gambar macam TV ni. Okay, kalau saya nak download, saya klik download. Saya dapatlah dalam bentuk JPEG TV ni. Okay, simple je. Simpelnya proses ni kalau tanya saya tunjuk kat anak-anak saya yang sekolah rendah ni pun sekejap je dia orang dah pandai dah. Kan, ajar sekali lah. Cuma dia orang ni cepat boring lah kan. Benda senang. Tetapi untuk kita ni dalam bidang academician ataupun dalam sebagai researcher, kita boleh masukkan semua ni. Kalau tanya saya nak masukkan dalam tesis pun tak ada masalah. Tapi di tempat yang bersesuaian lah. Di tempat yang bersesuaian, maka kita boleh gunakan juga. Tapi kalau tanya saya ni, saya main copy and paste je. Sepatutnya ada melibatkan fasa-fasa lain-lain lah. So you boleh upgrade lagi penggunaan words clouds ni. You boleh explore lah. You boleh tengok dekat YouTube sejauh mana orang dah advance dah guna yang ni. Okay, saya secara asasnya ingin berkongsikan bahawa dengan menggunakan words clouds, dengan menggunakan words clouds ni, kita dapat juga memasukkan gambar rajah seperti ini dalam penulisan artikel kita. Okay, ada soalan nak tanya words clouds? Malam ni nampak macam banyak tapi dia pendek-pendek je. Tadi graphical dengan highlight abstract. Ini words cloud dah habis dah. So sekarang sekejap lagi saya nak bincangkan 10 step bagaimana nak merisik chief editor. Okey, clear kan? Mudah kan? Nanti buatlah. Benda yang mudah jangan tak buat. Kita ni memang suka mencari benda yang mudah. Kan? Buat. Okey, seterusnya adalah kita nak bincang bagaimana nak memikat chief editor. Okey, begini. Okey, tak semua orang method dia sama. Okey, ada lagi soalan dekat chat Okey, tak semua orang menggunakan method yang sama. Ada orang yang laju buat kerja. Kalau boleh, tak payah tengok jurnal, tak payah apa, siapkan artikel banyak-banyak. Okay, ada setengah orang yang memang ada membuat dari segi step profesional. Ini salah satu agenda secara profesional lah. Bermasuk dekat sini, okay, dia ikut macam kita bincang hari itulah. So, kalau nak terbit jurnal, dapatkan jurnal terlebih dahulu. Saya banyak kadang-kadang kawan hantar jurnal kan. Jadi, dia bagilah kat saya kat komen. Bila saya komen, dia marah. Takkanlah jurnal macam ni, takkanlah jurnal macam ni. Itu yang kadang-kadang saya tak suka komen lebih-lebih kan. Padahal komen saya adalah nak terbitkan jurnal tu. Okey, dia banyak strategi. You kena faham. Kita nak terbit kat tempat dia, kita kena tahu apa yang dia nak. Apa yang publisher nak, apa yang chief editor nak. Jadi kalau kita tak suka buat kerja berulang-ulang kali, banyak kali kena reject, kita boleh melaksanakan 10 langkah merisik chief editor ni. Bermaksud dekat sini, kita nak berkomunikasi dengan chief editor secara profesional. Dia bukan adik-beradik kita, bukan abang kita, bukan ayah kita, nak say hi-hi macam tu je. Okay. Kita kalau nak tanya dengan dia, benda berkaitan dalam penerbitan artikel ni, benda yang kita kena buat adalah secara profesional. Dah tunjuk dah. Kan? Kalau orang meeting dengan kita kan, dia nak bagi idea, sembang kosong.
Mana boleh sembang kosong. Sekurang-kurang kalau datang nak jumpa mestilah ada draft something. 5 helai ke, 3 helai ke. Takkan nak sembang kosong je. Okay bro, aku nak jumpa. Kita ada benda, idea, ada projek. Datang-datang tak ada apa-apa preparation. Kita pun kecewa kan. Kalau orang yang, kalau kita ni sendiri, kalau ada something yang kita nak tunjuk, nak share satu idea tu, kita dah prepare dah. Dah buat dah semua dia tu. Okay. Kalau kata orang tu terima, Alhamdulillah. Kalau tak terima pun tak apa. Sebab kita at least kita dah tunjukkan, kita dah puas hati apa yang kita nak buat. Orang tu nak terima tak terima tu doesn't matter lah. Okay, kalau macam saya, kalau saya biasa banyak yang saya propose kan. Jadi takut orang curi idea saya copyright dulu. Kan? Jadi dekat sini saya nak kongsikan bagaimana kita nak merisik chief editor dengan ada 10 langkah. Di sini macam mana nak buat, kita sediakan, nanti saya cerita lah proses dia. Dekat sini sebentar sekejap saya nak tukar skrin saya ni. Dia kalau dah pukul 9 je dia dah setting gelap dah. Dia setting night light. Okey. Dekat sini kita nak buat 10 langkah tadi tu, kita nak merisik chief editor. Istilah saya nama merisik. Dalam kata lain bahasa standard berkomunikasi dengan chief editor. Untuk dapatkan green light, kita nak hantar abstrak bersama outline. Okey, ini secara profesionalnya. Kita kalau nak komunikasi dengan chief editor adalah first step yang kita buat. So kita nak sediakan satu muka surat. Konten utama dalam muka surat itu adalah abstrak dan outline. Untuk kita bagi kepada chief editor secepat mungkin, sesantai mungkin, semudah mungkin. Tengoklah idea pendek ni sesuai tak kita nak hantar kat jurnal dia. Kalau tak sesuai, tak apa. Jadi kita tak buat full artikel lagi. Sebaik tak buat full artikel. Jadi kita hantar muka surat pertama pun dia dah reject. Okey lah. Supaya kita boleh cari jurnal lain yang boleh bersesuaian. Kalau you pergi mana-mana talk daripada chief editor akan cakap benda yang sama. You all tak payah susah-susah buat full artikel. Lepas tu hantar, kalau kena reject marah kat kami. Jadi untuk mengelakkan terus kena reject, communicate lah dengan chief editor. Hantarlah topik dan sedikit idea. Macam tu je. Senang kita kata lain, satu muka surat saja. Jadi sekarang ni kita nak bincang macam mana nak buat satu muka surat dengan mudah, tidak menjadikan beban, supaya kita boleh terus berkomunikasi dengan chief editor. Kita punya soalan pendek je. Okey, berdasarkan tajuk, abstrak dan outline ini, sesuai tak kita nak hantar dekat jurnal dia? Okey, jika sesuai, apa lagi perkara-perkara yang saya perlu alert atau perkara yang saya perlu buat dalam memastikan artikel ini dapat terbit dekat jurnal dia? Itu je yang kita sebenarnya, tapi kita buat dengan effort, dengan tambah buat satu muka surat untuk tunjukkan kita punya kesungguhan yang kita betul-betul nak hantar jurnal kat dia, tertunjukkan tajuk, ada abstrak, ada outline. Okey, macam mana nak buat? Ini 10 step dia lah. Hantar email ringkas ke chief editor untuk membuat semakan awal. Ini tujuan dia. Kita hantar email ringkas kepada chief editor untuk semakan awal. Untuk dari segi aspek kesesuaian dan penambahbaikan. Okey, kita kenalah buat satu muka surat. Dalam satu muka surat tu ada tajuk, ada abstrak, ada keyword, ada abstrak, ada outline ringkas dan rujukan utama. Okey, macam mana nak buat? Ni saya dah sediakan 10 langkah tu. Okey, 10 langkah macam mana kita nak dapat terbit dekat jurnal tu. Okey, bukan dapat terbit, maksud dapat secara green light, dapat berkomunikasi dengan chief editor tu. Okey, yang pertama, nak tak nak kita kena dapatkan jurnal dulu. Kalau you tak tahu jurnal mana nak hantar, macam mana nak komunikasi dengan chief editor? Jurnal pun tak tahu, for sure chief editor pun tak tahu, nak email dengan dia, email address pun tak tahu. Nombor 1, kena dapat jurnal dulu. Okey. Nombor 2, bila kita dah check, kita nak confirm, kita kena double confirm. So, bila double confirm, kita ambil dah sedikit masa, kita review jurnal yang kita nak submit tu, tengok dalam 1 tahun atau 1 ke 3 tahun, take note macam mana dia buat tajuk, macam mana dia buat abstrak, tengok macam mana keyword, outline, gaya penulisan dia. Bukan apa ni, kita pun nak merisik pun bukan main hentam je.
Kan? Kita dah riki-riki, dah buat sekat small investigate, dah buat investigate lanjutan. So kita rasa ni yang jurnal yang paling sesuai. So kita double confirm, kita tengok macam mana dia buat tajuk. Sebab kita nak buat tajuk, kita kena tengok tajuk dia macam mana. Kita nak buat abstract, kita tengok jurnal tu macam mana abstract dia. Kita nak buat keyword, kita kena tengoklah jurnal tu punya keyword macam mana. Kita nak buat outline, kita kena tengoklah jurnal tu macam mana outline dia. Itu yang dari segi kesungguhan. Pertama, kita ni sekarang ni kalau nak hantar dekat jurnal tu, kita kena belajar tekap, kena ikut style, gaya dekat jurnal tu. Macam mana kebanyakan orang hantar kat situ, macam tu juga gaya kita. Okey. Kemudian step yang ketiga, okey, bila kita dah dapatkan nama jurnal tersebut, selain daripada nama jurnal, kena dapatlah nama chief editor. Nak beremail dengan dia, nama dia pun tak tahu. Okey, kemudian dapatlah pangkat dia profesor ke, associate professor ke, doktor. Dan kita nak email kat dia, kita kena dapat email address. Clear ya? Dapatkan maklumat. Nama jurnal, nama chief editor, pangkat dia, email dia. Okey, step yang keempat, yang ni kita nak kena prepare. Sediakan satu muka surat. Ni yang kita nak email dekat dia ni. Ada tajuk dalam satu muka surat tu, ada abstract, ada keywords dan outline. Okey. Cuma dekat sini, kalau outline ni bukan tulis intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion, reference, appendix. Bukan dia macam tu. Ceritalah sikit, introduction, buat point-point, apa dia yang nak cerita. Okey, kalau dekat literature review, apa idea-idea topik-topik yang you nak bincangkan dalam literature review. Bukan buat outline intro, LR, method tu. Kan maksud cerita sikit lah. Introduction, titik dua bertindih, apa point-point nak cerita dalam introduction. Okey, kemudian literature review. Apa point-point nak cerita, content-content, section, subsection dalam literature review tu. Okey, kemudian kita kena tengoklah sedikit sebanyak ni. Kita kalau nak submit dengan jurnal ni, okey, bila kita dah siapkan satu muka surat tu, kena tengok jugalah style jurnal ni macam mana. Okey, alright. Nombor 6, abstract perlu merujuk artikel yang sudah publish sebelum ni. Boleh juga kalau kita nak buat abstract, kita copy je abstract yang mana-mana dalam jurnal tersebut yang kita nak submit tu, yang lebih kurang macam tajuk kita, kita copy je abstract tu, kita buat copy, paste, replace. CPR tu copy, paste, replace. So kita repaste, kemudian kita ubah sesuai dalam konten kita. Tak payah pening-pening nak buat abstract, nak salin semua benda. Okey, nak type semua benda. Okey, kita copy paste je, kemudian kita tukarlah sebab tu konten dia. Kita masukkan konten kita, tetapi lenggok dan style penulisan atau gaya abstract tu kita ikut gaya abstract di jurnal itu. Okey, isu juga dekat keywords. Walaupun benda kecil, kadang-kadang keyword ni orang kata tak penting. Kat sini penting keyword, walaupun kita nak buat satu muka je, ada tajuk, ada nama, ada affiliation, ada nama, ada affiliation, ada abstract, lepas abstract kita letak keywords. So keyword kita letaklah 5. Okey. Alright, kemudian kita kena sediakan reference 1 atau 2, 1 cukup. Dan main reference tu maksud je, kenapa kita decide nak hantar dekat jurnal itu? Sebab main reference kita dekat jurnal tu. Okay, kalau kita nak hantar jurnal tu, main reference kita memang jurnal tu. Bukan kata main reference, ini ramai yang kena reject artikel. Bila you nak hantar jurnal A, bila you tak cite jurnal A, dia hairan. Kenapa you boleh hantar kat jurnal ni? Padahal kita tengok dalam rujukan, you tak cite jurnal kami pun. Macam mana you boleh pilih jurnal ni? Jadi nak memilih jurnal secara mudah dan secara manualnya, kita memilih untuk hantar di jurnal yang mana kita banyak cite jurnal itu dan jurnal itu berada dalam rujukan kita. Disebabkan jurnal itu berada dalam citation dan rujukan yang banyak dalam kita punya jurnal, disebab itulah kita pilih jurnal tu untuk kita submit. Itu secara rasionalnya. Tapi kita ni nak hantar dekat jurnal yang kita tak buat cite jurnal. Itu namanya percuma je kena reject. Okay. Jadi dekat sini kalau tanya saya, 1 cukup. Yang mana main reference kita adalah penulisan yang mana authors dan tahun itu merujuk kepada jurnal yang sama. Kita sekarang ni nak berkomunikasi dengan chief editor jurnal ABC dan main reference kita pun daripada jurnal ABC. Tu perkara yang nombor 8. Nombor 9, kita tahu setiap jurnal memang dia tak capai KPI dari segi kolaboratif, international kolaboratif. Kalau boleh benua yang berbeza. Kalau Malaysia ni Asia. Kalau boleh selain daripada Asia. Okey, 9 tu bonus. Nak buat boleh, tak buat pun tak apalah. Maksudnya kita buat satu muka surat ni kena ada title,
Kena ada nama. Macam sebuah artikel ada title, ada nama, ada affiliation, ada abstract, ada keyword, ada outline, ada main reference. Okay, dekat affiliation tu, dekat authors tu mungkin kita boleh juga tunjukkan yang penulisan artikel ni bukan melibatkan satu negara saja dan melibatkan beberapa negara. Okay. Perkara yang ke-10. Buatlah cover letter. Buatlah cover letter untuk tunjukkan hasrat kita lah. Dengan ada tajuk, ada abstract, ada outline dalam memastikan kesesuaian dan juga sebarang cadangan lain sebelum full artikel itu dihantar. Jadi kita buatlah cover letter. Cover letter tu buat pendek je. Satu perenggan pun tak apa nak beritahu. Kalau tidak dia heran, ni nak buat apa ni? So dengan cover letter nak beritahu, kami ada sediakan sikit satu muka surat, outline artikel, nak tunjukkan sesuai tak dengan topik, dengan idea ni nak hantar kat jurnal ni. Jika bersesuaian, ada apa lagi tak komen yang perlu saya sediakan dalam memastikan artikel ni mencapai matlamat dan juga mencapai untuk menerima artikel ini untuk diterbitkan. Yang tu kita kena tulis hasrat tu dekat cover letter. Pendek je. Jadi inilah cara kita berkomunikasi dengan chief editor. Katakanlah kan, kita dah ambil masa buat benda ni, lepas tu kena reject. Tak apalah. Kita akan guna cara yang sama, ubah suai sikit-sikit je untuk kita pergi pinang jurnal lain. So kurang-kurangnya kita tak siap lagi full artikel. Jadi mana-mana jurnal yang boleh terima kita punya pinangan tu atau risikan itu, barulah kita buat full artikel. Di sinilah kaedah yang mana seorang researcher tu dia tak perlu buat lagi full artikel sehingga ada satu jurnal yang bersetuju idea dia tu boleh terbit dekat jurnal dia. Jadi dekat situ kita sediakanlah full text. Okey. Namun ada pro and con dia. Kadang-kadang kita berhadapan dengan satu chief editor yang sangat baik, sangat menyokong. Dia kata okey, bersesuaian, namun boleh tambah baik. Nanti title tu ubah macam ni sikit. Okey, kemudian you punya outline nanti cerita macam ni. Nanti kena tulis lebihkan bahagian ni, kena ada infografik, banyakkan bahagian sumbangan, banyakkan bahagian cadangan. So dia bersiap bagi lagi input-input apa yang boleh kita buat untuk tambah baik supaya kita dapat terbit dekat jurnal dia. Itu yang kita secara positif. Tapi dalam ramai-ramai tu mungkin ada satu dua tu macam tak membantu je. Dia reply email, dia kata, if you want to submit this journal, please submit through system. Padahal kita siap buat cover letter, kita minta jasa baik dia. Tengoklah idea kita ni sesuai tak dengan jurnal dia. Ada apa-apa lagi yang kita boleh kena tambah baik dalam kita usaha untuk menyiapkan satu artikel yang boleh terbit dekat jurnal dia. Tapi ada jugalah chief editor yang kadang-kadang tak faham. Walhal kita bukan nak hantar full artikel lagi. Kita tahu kalau nak hantar full artikel kena submit through email ataupun through system. Cuma dekat sini kita nak communicate dengan dia, nak tanya dulu dengan konsep dan idea macam ni boleh ke terbit kat jurnal dia. Kalau ada high potential dan possibility, barulah kita buat full artikel. Kan? Jadi kat situ, janganlah rasa kecewa. Mungkin dalam banyak-banyak yang kita hantar tu akan dapat juga reply daripada chief editor yang not supportive. Tapi don't worry, yang not supportive mungkin dia je. Ramai lagi yang positif chief editor yang memang suka kita hello dulu cara macam ni dalam memastikan kita akhirnya nanti dapat menyiapkan full artikel di sasaran yang tepat. Okay. Alright. Itu saja untuk 10 langkah untuk meresearch chief editor. Ada soalan nak tanya? Okay. Sebentar saya rasa saya nak share sekejap. Saya ada buat dalam Microsoft Words. Dalam Microsoft Words tu saya ada sedikit apa? Sekejap sebentar saya nak ni. Dalam Microsoft Words tu saya ada tunjuklah macam mana nak sediakan 10 step tu. Nanti saya buka sekejap Saya cari file tu. Sambil tu kalau ada soalan boleh tanya, nanti saya cuba respon. Sebentar saya nak buka contoh template tu. Nanti saya share. Yang ni saya tak share lagi dalam grup WhatsApp. Nanti saya akan share kemudian Okay.
Sebentar. Okey, ni contoh dia. Sebentar saya nak buka file ni. Sikit. Ya, Pak. Satu. Tak nak ambil ini. Kata Mbak. Tak muat. Saya minum. Cik penuh. Senang ni. Ni buat kali potong. Kita dapatkan yang baik. Kali dia. Okey, saya dah dapat dah. Okey. Boleh nampak dalam Microsoft Word. Okey. Okey. So idea dia lebih kurang macam ni lah. Dalam satu muka surat. Okey, boleh nampak semua nanti saya share lah yang ni. So ada satu muka surat, ada title. Okey. Kemudian ada name and affiliation. Kemudian ada abstract. Kemudian keyword lah. Letaklah beberapa keyword yang bersesuaian dekat sini. 5 keyword contohnya. Kemudian ini kita punya outline. Okey. Ini kita punya outline. Introduction. Buatlah apa idea-idea yang kita nak tulis dalam introduction. Buatlah point-point kat situ kan. Tu saya letak koma tu. Sampai sekali done lah. Okay. Supaya kita bukan sekadar tulis introduction, literature review, method, result, discussion, conclusion je. Tapi apa point-point yang kita nak cerita ataupun idea-idea dalam introduction. Apa idea-idea kita dalam literature review. Tulis sikit. Okay. Kemudian kita letak main reference. Main reference make sure lah dekat journal dia. Jangan pula letak main reference daripada jurnal lain kan. Letaklah main reference jurnal dia. Okey. Ni macam mana kita dapat menulis satu muka surat. Format dia macam ni. Ada title, ada name, affiliation, abstract, keyword, outline dengan main reference. Okey. Atas sekali tadi saya dah sediakan satu contoh cover letter. Contoh cover letter. Okey. Nanti you delete lah atas ni kan. Cover letter ni saya nak tunjukkan dalam kelas kita saja. Okey, you pun tulis to chief editor. Siapa nama chief editor tu, apa name of journal yang kita nak submit tu nanti. Okey, kita beritahulah dia chief editor, submission of outline, propose article. Boleh nak tulis nama journal pun boleh. Dekat atas pun dah tulis nama journal kan. Kalau tanya saya tulis lagi sekali. The above method is refer. Maksudnya merujuk kepada perkara di atas. I send here with a outline article of the manuscript which I would like to submit to name of journal. Ataupun tak payah sebut pun tak apalah. I would like to submit dengan journal yang di atas lah. Okey, dan kemudian kita buat sikit lah. Paper kita apa, title kita, authors, affiliation. Kalau tak nak letak, kalau tak nak letak affiliation pun tak apa. Letak benda yang basic dulu. Ataupun nak letak the paper title cukup dah. Kalau tak nak masuk yang lain, masukkan the paper title pun dah cukup dah. Kalau nak masukkan yang detail boleh, nak masukkan kita punya title pun boleh. Okey, yang point bawah ni sangat penting. I hope your favorable advice for this article are suitable to name of journal tu lah. Before submission full article, thank you. So kita ni lah nama kita, name and date. Jadi kat sini lah contoh. Mudah je, cover letter pendek je supaya dia nak tahu hajat kita, kenapalah yang kita email kat dia dan bagi satu muka surat ni. Ni tujuan kita buat case study tu. Okey, kemudian dah ada cover letter dah siap. Satu muka surat pun dah siap. Jangan buat 2 muka surat satu muka surat je cukup. Okey, kemudian nak email. Nak email pun nak ayat. Saya dah sedia dah ayat untuk email. Okay, dear chief editor, I would like to send her outline article in international. Please kindly advise for this outline article are suitable to submit in this journal. You boleh modify sekali kan? Modify boleh ayat-ayat ni
Okay, I'm attach 2. So kita attach satu artikel dan cover letter. Ataupun you boleh combine sekali cover letter termasuk dalam artikel pun boleh. Okay. Cuma kita kat sini nak tunjuk dia idea lah. You boleh modify sikit ayat saya. Nak tunjukkan idea bagaimana sesuai tak dengan idea saya satu muka surat ni. Sesuai tak nak hantar dekat jurnal dia. Yang ni nanti saya akan share dekat group WhatsApp lah template ni. Okay. Dia nanti saya bagi. Semua tanya tu kan. Nanti yang Microsoft Word ni saya boleh bagi. Okay. Alright. Malam ni simple je. Sama macam besok. Besok dan lusa. Kita punya ada satu topik. Kita boleh combine besok. Tapi kalau boleh kita asing-asing lah kan. Tak rasa tak berat. Kalau combine nanti kita laju nanti. Okay. So besok kita ada satu topik critical success factor. Dan satu lagi topik adalah bagaimana nak menggunakan kelebihan untuk menggunakan dalam appendix. Okay. Alright. Ada apa-apa tambahan? Malam ni simple je. Kita ada bincang tentang graphical dan highlight abstract. Kemudian kita bincangkan words cloud study dan kita membincangkan 10 step bagaimana nak merisik pada chief editor. Okay, ada tambahan apa-apa malam ni? Kan? Kalau sudut saya dah mencapai objektif dah untuk berkongsi 3 ini. Saya harap dengan perkongsian santai ini memberi makna yang mendalam untuk kita lah. Lagi-lagi kita nak upgrade knowledge dalam kita dapat menerbitkan artikel. Okay. Alright. Kalau tak ada apa-apa, boleh kita berehat dulu malam ni. Kita sambung besok untuk fokus kepada bagaimana kita nak menerbitkan artikel critical success factor. Saya cerita sikit lah untuk besok. Yang mana besok, kalau kita ada data pilot study saja, kita ada data pilot study saja, dengan ada nilai purata atau nilai min saja, kita boleh menerbitkan artikel dekat top publisher. So topik menarik, critical success factor. Jadi bagi kita yang nak explore bagaimana nak menerbitkan artikel di critical success factor, kita akan bincang besok. Okey, terima kasih semua yang kita jumpa besok insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam.